Hai semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Hayati, pensyarah matematik dari Kolej Vocational Kuala Kangsar. Untuk pelajaran kita pada hari ini, Cikgu akan teruskan dengan Matematik SVM, tajuk dalam semester 3. Baik, ini dia tajuk dalam semester 3. Jika pelajar ingat-ingat lupa, jadi boleh rujuk kembali. Tajuk yang pertama adalah ubahan, yang kedua adalah transformasi, dan yang ketiga adalah trigonometri. Jadi untuk hari ini, cikgu akan masuk tajuk yang ketiga iaitu trigonometri. Jom. Baiklah, ini dia tajuk yang ketiga iaitu trigonometri. Jika pelajar dah bersedia, jom kita mulakan. Apa yang kita akan belajar dalam tajuk trigonometri ni? Okey, dalam tajuk ni kita akan belajar tentang nilai sin, cos dan tangent bagi sudut theta, di mana sudut theta bernilai di antara 0 darjah hingga 360 darjah. Untuk video bahagian 1 ni, kita akan fokus kepada standard pembelajaran yang pertama, di mana di akhir kuliah ni nanti pelajar dapat membuat dan menentusahkan konjektor tentang nilai sin, cos dan tangent dalam sukuan 2, 3 dan 4 dengan sudut rujukan sepadan. Perkara pertama yang pelajar perlu tahu adalah berkaitan dengan bulatan unit. Apa itu bulatan unit? Bulatan unit adalah bulatan yang berjejari 1 unit dan berpusat di asalan seperti yang cikgu tunjukkan pada gambar rajah ni. Perhatikan paksi Y dan paksi X membahagikan bulatan unit ni kepada 4 sukuan. Okey, di mana sukuan pertama bermula di sini. Sudut theta dalam sukuan pertama bernilai daripada 0 darjah hingga 90 darjah. Seterusnya masuk ke sukuan yang kedua di sini, bergerak mengikut arah lawan jam. Jadi sudut theta dalam sukuan yang kedua adalah 90 darjah hingga 180 darjah. Seterusnya bergerak masuk ke sukuan yang ketiga di sini. Sudut theta dalam sukuan ketiga adalah daripada 180 darjah hingga 270 darjah. Dan yang terakhir sukuan yang keempat di sini, sudut theta dalam sukuan yang keempat adalah dari 270 darjah hingga 360 darjah. Okey, seterusnya kita akan tengok berkaitan sudut rujukan sepadan dan hubungannya dengan sudut dalam sukuan 2, 3 dan 4. Sudut dalam sukuan 2, 3 dan 4 mempunyai sudut rujukan sepadan yang kita panggil sebagai alfa. Okey, alfa adalah sudut rujukan sepadan. Jadi selepas ni kalau cikgu sebut alfa, maksudnya merujuk kepada sudut rujukan sepadan. Sudut rujukan sepadan alfa ni, nilai dia sentiasa kurang daripada 90 darjah. Jadi, sudut rujukan dalam sukuan 2, 3 dan 4 ni sebenarnya ialah sudut dalam sukuan pertama sebenarnya. Sebab tadi cikgu dah ada cakap, nilai dia adalah sentiasa kurang daripada 90 darjah. Jadi, bila dah masuk dalam sukuan 2, 3 dan 4, jadi dia akan jadi sudut rujukan yang sepadan dengan sukuan yang pertama. Jadi itu maksud dia. Okey, tak apa. Untuk lebih faham, jom kita tengok contoh soalan. Baiklah, soalan 1. Tentukan sukuan dan sudut rujukan sepadan bagi setiap sudut berikut. A, sudut 138 darjah. Okey, jadi perkara pertama untuk jawab soalan ni, kita kena tentukan terlebih dahulu. 138 darjah ni ada dalam sukuan keberapa Okey, jadi mungkin ada pelajar yang dah berjaya jawab dalam hati. Sukuan keberapa sudut 138 darjah ni? Okey, untuk lebih membantu pemahaman, cikgu akan buat lakaran seperti ini. Okey, kita buat 4 sukuan, kemudian kita tentukan rupanya 138 darjah ni dah masuk dalam sukuan yang kedua. Sebab 90 darjah dia dah lebih daripada 90 darjah. Okey, untuk buat lakaran ni tak perlulah ukur guna sudut jangka sudut ataupun protektor Okey, kita agak-agak saja. Jadi kita nak tengok rupanya 138 darjah ni dah berada dalam sukuan yang kedua. Okey, jadi sekarang kita nak tentukan di mana dan apa nilai sudut rujukan sepadan ni. Okey, jadi tadi cikgu dah bagi tahu. Sudut rujukan sepadan ni mesti nilai dia kurang daripada 90 darjah. Jadi kalau dah masuk dalam sukuan kedua, di manakah sudut rujukan sepadan ni? Sudut rujukan sepadan dalam sukuan yang kedua berada di sini. Sudut yang berwarna hijau ni. Jadi alfa kita berada di sini. Okey.
Jadi sekarang kita nak dapatkan nilai alfa ni. Macam mana cara kita nak dapatkan nilai alfa ni? Jadi untuk mendapatkan nilai alfa ni, kita boleh tolakkan. Jadi siapa tolak siapa? Okey. So alfa adalah 180 darjah tolak 138 darjah. Seperti yang kita maklum, sudut dalam sukuan yang kedua dia sampai 180 darjah. Jadi, kalau kita nak dapatkan sudut yang berwarna hijau ni saja, iaitu alfa yang kita cari ni, kita kenalah tolak 180 darjah tolak 138 darjah. Jadi, barulah kita dapat nilai alfa kita iaitu 42 darjah. Okey, jadi jom kita tengok contoh soalan yang seterusnya. Okey, seterusnya adalah soalan 1B. Okey, tentukan sukuan dan sudut rujukan sepadan bagi sudut 239 darjah. Okey, langkah yang pertama, kita boleh buat lakaran dulu. Jadi, daripada sukuan yang pertama, rupanya kita dapati sudut 239 darjah ni berada dalam sukuan yang ketiga. Jadi, di manakah sudut rujukan sepadan? Sebab tadi cikgu dah bagi tahu sudut rujukan sepadan ni dia mesti bernilai kurang daripada 90 darjah. Okey, kesilapan yang biasa pelajar buat. Sudut rujukan sepadan pelajar labelkan di sini. Jadi sebenarnya salah. Bukan di sini Jadi kat manakah sudut rujukan sepadan bagi sudut yang berada dalam sukuan yang ketiga ni? So, sudut rujukan sepadan dalam sukuan yang ketiga berada di sini sebenarnya. Okay, jadi macam mana kita nak tahu mana satu? Okay, tips di sini yang cikgu boleh kongsikan adalah pastikan sudut rujukan sepadan berdekatan dengan paksi X. Jadi kalau kita ambil nilai di sini tadi, dia dah berdekatan dengan paksi Y. Jadi salah Sudut rujukan sepadan mesti dekat asalan dan mesti pada paksi X. Jadi di sini baru betul sudut rujukan sepadan. Okey, jadi sekarang jom kita fikirkan macam manakah cara kita nak dapatkan nilai untuk sudut rujukan sepadan. Sudut yang berwarna hijau ni saja. Untuk mendapatkan nilai sudut rujukan sepadan yang berwarna hijau ni, caranya adalah alfa sama dengan 239 darjah tolak 180 darjah. Jadi kita ambil nilai sudut dalam sukuan yang ketiga ni, in order untuk dapatkan sudut dalam rujukan sepadan yang kita cari ni, kita tolakkan dengan 180 darjah. Sebab kita dah tahu dah, daripada sini sehingga sini, nilai sudut adalah 180 darjah. Jadi, 239 darjah tolak 180 darjah, dapatlah nilai di sini sahaja. Okey, maka nilainya di sini adalah 59 darjah. Okey, kita terus tengok soalan yang seterusnya. Okey, soalan 1C, tentukan sukuan dan sudut rujukan sepadan bagi sudut 312 darjah. Okey, jadi jom kita buat lakaran, kita nak tengok 312 darjah ni dalam sukuan yang ke berapa. Okey, buat 4 sukuan macam ni. Jadi bermula daripada sukuan yang pertama, 0 darjah. Okey, sehingga rupanya 312 darjah ni dah berada dalam sukuan yang keempat. Okey. Jadi sekarang di manakah sudut rujukan sepadan yang kita cari? Sudut rujukan sepadan berada di sini. Okey, yang berwarna hijau ni. Okey. Jadi sekarang macam mana cara kita nak dapatkan sudut yang warna hijau ni saja? Caranya untuk dapatkan nilai sudut rujukan sepadan yang berwarna hijau ni saja, iaitu alfa. Kita ambil satu bulatan sudut 360 darjah tolak dengan 312 darjah sudut yang diberi ni. Okey? Jadi bila kita tolak, barulah kita dapat nilai sudut rujukan sepadan di sini. Jadi kita tolakkan 360 darjah tolak 312 darjah. Jadi dapatlah nilai alfa yang kita cari adalah 48 darjah. Okey? Jadi dia sama dengan rumus di sini. Untuk sukuan yang keempat, nak dapatkan nilai alfa,
360 darjah tolak theta. Theta ni adalah sudut yang diberi. Okey, jadi sebenarnya kan kalau pelajar faham konsep, pelajar tak hafal pun tak apa. Dah boleh dapat nilai alfa kita. Okey? Alright. Jadi rumusan kelas pada hari ini, apa yang kita dah belajar tadi? Kita belajar tentang bulatan unit. Jadi bulatan unit ni kita dapat tentukan sudut, nilai sudut dalam sukuan yang pertama, kedua, ketiga dan yang keempat. Dan kita juga tadi dah belajar tentang sudut rujukan sepadan. Di mana kita dah tahu cara nak tentukan sudut rujukan sepadan ni bagi sudut dalam sukuan 2, 3 dan 4. Kita ada formula dan kalau pelajar faham konsep, pelajar boleh cari sebenarnya sudut rujukan sepadan ni. Untuk video seterusnya, cikgu akan teruskan tentang hubungan antara fungsi sin, cos dan tangent bagi sudut dalam sukuan 2, 3 dan 4 dengan sudut rujukan sepadan. Jadi ini yang kita akan belajar dalam video yang seterusnya. Masih lagi dalam standard pembelajaran yang pertama. Jadi kita akan jumpa dalam video yang akan datang. Bye. Assalamualaikum.